Ada beberapa perkara yang mengasbabkan diri kita akan rosak dan segala amal perbuatan kita menjadi rosak. Diri kita menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kita dekat dengan Allah, walhal kita sebenarnya masih melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa dan kita sangka kita orang yang hampir dengan Allah, walhal kita dalam golongan yang semakin jauh pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zahir kita beramal seperti amalan orang yang dekat dengan Allah, tetapi hakikatnya kita adalah orang yang jauh sangat dengan Allah. Sebab itu apa yang Allah tunjukkan kepada kita dalam ayat, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Golongan yang sentiasa ingat Allah pagi, petang, siang, malam, berdiri, duduk, baring, mereka sentiasa ingat Allah. Bagaimana orang yang sentiasa ingat Allah? Iaitu mereka yang sentiasa hatinya terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak pernah lupa Allah. Dan ketika dia tidak pernah melupakan Allah, dia tidak lupa siapa dirinya. Ketika dia tidak pernah melupakan Allah, dia tak lupa diri dia, tuan-tuan. Ketika dia tak pernah lupa siapa diri dia, ketika itu dia tidak akan melangkaui batas-batas seorang hamba Allah. Kadang-kala kita melakukan perkara-perkara yang melampaui batas, melampaui batas hak seorang hamba Allah. Kita melampaui batas sebagai hak seorang hamba Allah bila kita ada ilmu, kita rasa ingin membetulkan orang lain, walhal itu kesilapan yang besar. Kerana hidayah itu bukan milik kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sehebat manalah kita tak boleh memberikan hidayah. Ketika mana kita ada harta,
Waktu itu kita rasa kita boleh menyelesaikan masalah kesusahan. Kita boleh menyelesaikan masalah kesusahan orang lain. Sebenarnya tidak. Kerana susah itu bukan pada zahirnya. Susah itu pada hatinya. Hati yang tak pernah cukup. Ini yang disebut oleh ulama sifat iffah. Hati yang berasa cukup. Bukannya kesusahan itu dilihat pada kehidupan. Kalau dilihat orang dulu lebih susah, tuan-tuan. Mak ayah kita, tok ki kita lebih susah. Tetapi mereka tidak merasakan kesusahan. Kerana apa? Pada zahir pandangan kita, tuan-tuan, mereka susah. Rupanya Allah memberikan kecukupan pada hati mereka itu, sehingga kan mereka lebih kaya daripada orang kaya. Hati mereka lebih kaya daripada seorang yang kaya harta. Tetapi zahir mereka hidup seperti mana fakir dan miskin. Kerana seseorang itu memandang kepada zahir yang berlaku. Dia memandang kepada pandangan yang dia lihat pada dua biji mata ini. Tetapi dia tidak memandang dengan mata basyariah dia, mata hatinya. Sebab itu, ketika kita nak menghilangkan rasa susah itu, bukannya dengan zahirat, harta zahir, dengan ilmu kita, dengan pangkat kita, sehingga kita melampaui batas hak seorang hamba. Ilmu hak hamba itu, belajar itu hak hamba. Tetapi yang memberi faham dan memberi ilmu itu adalah hak Allah. Doa adalah hak hamba. Tetapi yang memakbulkan doa itu adalah hak Allah. Usaha hak hamba. Tetapi yang menjayakan suatu usaha adalah Allah. Dan kita tak boleh lari daripada ketentuan dan kehendak Allah. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang nak menjatuhkan, menghinakan dan memuliakan kita, bukan kita, adalah pada kehendak iradah Allah.